suami bagi pada isteri nafkah batin, isteri juga bertanggungjawab untuk melayan suami dengan sebaik mungkin. Kenapa saya sebut benda ni tuan-tuan? Sebab Ustazah lihat mutakhir di akhir zaman semua ni cacat marah. Ada satu ceramah forum saya pergi, ada seorang pakcik umur, tengok muka pakcik tu Zangga umur dia 70-an. Direct dia tanya Ustazah, dia kata, Ustazah tolong bagi nasihat sikit dekat orang perempuan. Orang perempuan ingat pakcik dah tua sangat ke 70-an. Tengok kau tak nak sebut masjid mana je. Pakcik nampak macam ni tapi ni boleh lagi ni. Dia sampai cakap macam tu sebab dia nak susah nasihat ke orang perempuan. Sebab dia kata, satu, suami kena bagi nafkah batin. Batin ni tuan-tuan, maksudnya rohani satu, kasih sayang, emosi dan agama. Batin. Kita jangan nampak yang batin itu tentang hubungan seksual saja, tapi emosi, rohani dan agama. Itu tanggungjawab yang seorang suami kena sempurnakan pada isterinya. Isteri mesti rasa dia dilindungi, dia disayangi, dia dihargai. Itu tanggungjawab suami. Sama juga balasan daripada isteri yang menjadi hak suami. Isteri kena layan suami dengan sebaik-baiknya. Tengok tadi, seorang lelaki umur 70-an mengadukan masalahnya. Sebab Ustazah lihat, pertama, laki-laki muslimin, para suami khususnya, yang bagus tu memang alhamdulillah tapi ada yang mungkin terabai sikit dari segi mengasihi, menyayangi, menghargai dan melindungi isteri. Sedangkan kata ulama, kalau kamu nak lihat laki-laki yang terbaik, lihatlah laki-laki yang menyantuni wanita-wanita dalam hidupnya. Itu laki-laki terbaik. Ustazah pergi umrah baru-baru semasa sebelum Ramadan. Ustazah lihat seorang laki-laki tuan-tuan, dia dukung mak dia. Sebab mak dia tu slipper dia hilang apa benda, dia dukung mak dia. Lepas tu bila isteri dia tu duduk macam jauh sikit, lepas dia dukung mak dia tu, dia pandang belakang tengok-tengok isteri dia tertinggal. Panggil isteri dia. Mana dia nak mak dia akan dukungan dia, isteri dia pun ikut sama, jangan tertinggal kat belakang daripada dia. Ustazah melihat dia teringat kata-kata pertama. Kamu nak tahu laki-laki mulia, kamu lihat laki-laki yang menyantuni wanita-wanita dalam hidup dia. Ini sebenarnya tuan-tuan reward untuk tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan nak jadi orang yang termulia, maka santuni wanita-wanita dalam hidup tuan-tuan. Bukan wanita yang bukan dalam hidup tuan-tuan. Namanya kita santuni lah tu, si Izzah tu dia. Ustazah cakap susah tu ni Sudah dia makan minuman Tapi nak tahu wanita-wanita dalam kehidupan kita. Ini adalah satu tanggungjawab yang sangat penting. Yang saya katakan cacat marwah tadi macam ni. Wanita-wanita hari ini kadang-kadang bukan semualah segelintir. Dia mulai berhias di luar rumah, bukan dalam rumah. Nanti dulu kita nak kami sama-sama kata ni. Ada pun Ustaz lagi perempuan sebabnya macam ni. Laki-laki psikologi laki-laki pasal dia tanya suami saya psikologi laki ni, dia kata dia memang kok mana pun dia suka pada perempuan. Ini bukan kata seorang tapi ini macam psikologi laki-laki yang boleh digaji lah. Sebab itu memang satu perhiasan dunia yang menarik perhatian dia. Sebab itu Islam kata, siapakah dia wanita salihah? Siapa wanita salihah? Kita boleh bagi definisi pelbagai muslimah. Tapi dalam definisi Nabi SAW, siapa isteri salihah? Isteri salihah idza nazara ilaiha sarratuhu. Itu definisi Nabi. Kita katalah, wanita salihah tu yang solat tengah malam. Silakan bagi definisi yang perempuan tak tu. Boleh betul.
betul. Tapi tengok definisi Nabi. Siapakah wanita salihah? Idza nazara ilaiha sarrathu. Bila dia melihat kamu, isterinya, kamu akan menyeronokkan dia, menggembirakan. Nanti dulu, dia banyak betul kat bawah ni. Ustazah bukan aku, dia sebab tu duduk bawah, jadi kita gerak dengan bawah. Kan bawah Ustazah ni. Tuan-tuan betul, kita cakap panjang-panjang tentang ni, tapi benda basic tak selesai. Ya, ini benda paling basic. Idza nazara ilaiha sarrathu. Ada laki-laki yang semata-mata tengok berkelip-kelip telefon, sayangku, sayangku. Sayangku tu pun isteri dia tulis, edit. Ya? Bila tengok sayangku, sayangku, berdengar dah. Sayangku telefon. Takut ke bini dia? Menyeramkan. Bila tengok orang dia naik apa? Betul tak masalah naik? Jauh sekali daripada definisi Nabi. Padahal Nabi kata apa? Kalau dilihat Allah bahagia, gembira, seronok, suka, hilang tension, macam mana kita nak jadi isteri yang seperti itu? Macam mana nak jadi macam tu kalau jadi pakai baju subsidi, rumah apa, rukun tetangga kan, balik dah kan, kalau macam itu je. Lepas tu dengan panggilan-panggilan yang kasar, Ustazah fikir kita memang sudah salah dalam memahami hak dan tanggungjawab. Lepas tu besok kita marah-marah suami, marah mana hak dia, isteri marah mana hak dia. Padahal benda paling basic, kita suami, isteri, laki-laki, perempuan tidak berusaha untuk memenuhi tanggungjawab. Memenuhi tanggungjawab automatik kita memberikan hak orang tersebut. Itu kaedah Islam, hak dan tanggungjawab. Jadi kalau Nabi kata isteri yang salihah dipandang menggembirakan, dan kemudian jika suami tidak ada, dia menjaga harta dan maruah diri, itu isteri yang salihah. Ya, sebab itu Ustazah menyeru para suami, laksanakan tanggungjawab dengan baik, berikan nafkah terbaik, biar kita rasa bangga dapat bagi nafkah pada isteri kita. Kalau boleh, suami cakap macam ni lah, maknanya ya Allah, abang ni kalau boleh tak nak guna duit ayah, abang memang tak nak guna kalau boleh. Masalahnya tak boleh. Bagi ayah macam cantik sikit kalau kita minta, tapi tak apalah, kira hutang pun tak apalah, abang cuba nak bayar. Sebab ini memang laki-laki yang terbaik, kalau laki-laki yang seperti ini. Ya, tapi bila wanita bekerja, kita kena ada satu toleransi, kena faham. Sebab banyak juga hak suami kita yang terjejas. Sebab itu give and take itu sangat penting dalam soal tanggungjawab dan juga hak. Bila kita sebut tentang laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks rumah tangga. Para suami tolong berikan yang terbaik. Satu benda sebelum saya akhiri, sebenarnya hikmah nafkah terlampau besar. Mungkin isteri perempuan, isteri tuan-tuan, orang kaya, dia duduk tingkat atas, tingkat berapa? Bawah sikit dah, pada atas sekali kan, ya? Kata duduk tingkat, mana orang hebat lah, kita duduk bawah je, ya? Gaji dia belah-belah ribu. Jadi kita kata tak apalah, gaji dah banyak, so tak ada apalah, kita kira kosong-kosong macam tu lah, tak ada yang faham lah. Jangan macam tu tuan-tuan. Ini saya cakap bagi pihak seorang wanita, seorang isteri, yang Ustazah memahami macam mana jiwa seorang wanita. Dan ini hikmah disyariatkan nafkah. Walaupun isteri kita berduit, ya, walaupun dia bekerja tinggi dan sebagainya, hulurkan nafkah untuk pribadinya sekadar yang tuan-tuan boleh berikan. Ya, memang. Tapi macam tadi lah, siapa yang cakap tadi ya, buang-buang tu Ustazah. Tapi bila kita bagi tu, biar kita cakap. Sebab orang perempuan ni bila main, dia minta, kita bagi minta, dia tak ingat sangat tau. Sebab tu dalam dunia hari ini, jadi perempuan yang ajar Ustazah, dia kata suami-suami bagi nafkah pada isteri patutnya masuk akaun, bukan bagi tangan.
Sebab nanti kalau berlaku apa-apa, kita tak nak jadi apa-apa. Tapi andai berlaku apa-apa, kita tak ada satu pembuktian bahawa nafkah dibagi secara tetap. Jadi bila masuk akaun, mengambilkan borang kalau bagi sikit, kan? Dia nak pergi bank rasa apa, RM24, dia kata kan, bagi dia banyak sikit. Sebab masuk akaun tu, ya? Bagilah 200, 300. Ustazah sebagai seorang isteri, bukan jumlah itu yang besar bagi kami, tapi komitmen itu yang kami sangat hargai sebagai menunjukkan ini adalah seorang suami yang saleh, dia amanah dengan Allah. Abang nak bagi 200 je ni, dia kata. Kalau 200 tu isteri tu insya-Allah ada duit sangat 200. Tapi kan Allah, ustazah menghargai sangat 200 tu. Tapi suami saya bukan bagi 200, itu contoh, ya. Menghargai sangat 200 tu. Walaupun tak banyak, sebab komitmennya tidak bulan. Hikmah dia tadi tuan-tuan, seorang isteri dia nak memberikan sepenuh ketaatan pada suami kecuali pada perkara yang maksiat saja. Dia tak payah. Sepenuh. Kecuali benda maksiat, benda yang memudaratkan, benda tak masuk di akal. Yang tak payahlah suruh banyak yang letering, tak payahlah kan taat, kan? Tak masuk di akal. Yang lain kita taat. Puan-puan, tuan-tuan ingat senang ke isteri nak taat suami dengan semudah itu? Tanya isteri-isteri kat atas, ya? Bukan senang. Macam kita taat mak ayah ada banyak reason, dia melahirkan, dia membesarkan, dia menunjukkan. Suami dia mengapakan, ya? Dia membesarkan, apa dah besar, macam kalau dia kan, ya? Dari segi logik tu kurang sikit, tapi betul-betul ketaatan tu kerana Allah. Tapi dengan nafkah, sekurang-kurangnya itu yang jadi pegangan seorang isteri. Saya hidup pada perkara-perkara yang asas, dengan perlindungan, dengan usaha, dengan kesungguhan, dengan penghargaan daripada seorang suami yang saleh. Jadi itulah yang isteri nak lega, ya. Jangan bila isteri kita banyak duit, dia bekerja, kita nafikan nafkah tersebut. Sebab itu sangat mudah membawa seorang isteri untuk jadi nak kata derhaka taklah, tapi tak hormat sangat dengan suami. Dia tak hormat dengan suami. Dan nafkah itu untuk menjaga nilai supaya seorang isteri tunduk, hormat, tahu di mana letaknya kedudukan suami dan isteri dalam sebuah rumah tangga. Ustazah kira cukup setakat ini sebab ustazah yang last sekali, ya. Jadi memang masa tu yang paling sikit lah, ya. Jadi saya kembalikan semula kepada Ustazah Hidayah. Mudah-mudahan kita semua boleh hidup dalam keadaan aman damai, mengetahui keseluruhan hak dan tanggungjawab dengan sempurna, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Hafizah Musa. Masya-Allah, saya rasa satu round hari ini tapi dengan 3 panel kita yang memberikan dari 3 sudut pandang yang berbeza-beza, ya. Ustazah Mustawiyah dari sudut pengalaman dia, Puan Fadila dari sudut praktikal dari mahkamah, dan Ustazah Hafizah Musa dari sudut bagaimana kita nak mengharmonikan rumah tangga kita supaya tidak ada, kita kata, saling memperjuangkan hak tetapi terabai tanggungjawab yang sepatutnya kita bagikan kepada pasangan kita. Mudah-mudahan saya rasa pertemuan kita 1 jam yang singkat ini menyebabkan kita makin lama makin rasa sayang dengan isteri kita, yang suami makin sayang dengan isteri, yang isteri makin sayang dengan suami, dan insya-Allah dengan sayang tadi dapat menyebabkan harmoni rumah tangga kita makin dapat kita bina. Dan sebelum yang terakhir, sekiranya ada satu soalan. Sekiranya ada satu soalan daripada okey, poin kita. Mungkin kita akan bagi panel jawab dengan ringkas tanpa nak dipersilakan. Tak apa. Waalaikumsalam. Saya nak tanya kepada Ustazah, yang suami sekarang suami bekerja kan? So kadang-kadang komitmen tu tanggung bersama bermakna, maksud saya share account. Semua income, total income kita masuk dalam satu account dan kita buat deduction for monthly commitment. Jadi kat sini tak nampak demarcation lah. Duit sama duit apa tak tahu kan. So macam mana kan? Saya persilakan Puan
Fadlina. Bismillahirrahmanirrahim. Puan, soalan itu sangat bagus sebenarnya sebab itu adalah realiti. Mana-mana pasangan pun, even saya ingat kebanyakan dari kita memang melaksanakan benda yang sama. Cumanya isu nafkah ini kena diasingkan, kita kena biasakan buat yang betul lah. Maknanya isu nafkah ini mesti dimasukkan dalam salah satu liability dalam senarai rumah tangga, termasuk juga nafkah anak. Sebab itulah bila timbul masalah di masa depan, maknanya kalau ada masalah yang masa depan ini, kita tak boleh nak bezakan kerana kita tak biasakan buat perbezaan tersebut. Nafkah ini is a commitment. Nafkah pada isteri, nafkah anak ini is a commitment. Jadi kena juga dimasukkan sebahagian daripada senarai yang panjang itu, supaya nampak lagi demarcationnya. Kalau tidak memang sampai ke sudah kita tak tahulah ke mana arah. Kita takut juga sebenarnya, kita kena berjaga-jaga juga perempuan sebab nafkah ni benda yang wajib. Jadi kita kena berjaga-jaga jugalah supaya suami sedar dan kita pun sedar, dalam keadaan yang dua-dua sedar bahawa ada tanggungjawab tersebut. Kecuali dalam beberapa kes yang isteri redha memang tak nak ambil langsung, maknanya dia waive dia punya rights sebagai isteri sebab dia tengok kepada kita panggil akaun keluarga itu tak ada check and balance, maknanya memang habis kepada keluarga betul. Kalau isteri redha tak ada masalah, malah benda itu macam saya cakap lah, barangkali itu adalah tanda-tanda keharmonian yang mana masing-masing boleh redha, boleh tersambung dalam isu-isu keluarga ini, alhamdulillah. Tapi kena ada conscious bahawa itu adalah tanggungjawab. Komen saya. Ustazah Nafizah, tambah sikit. Ustazah bersetuju penuh dengan jawapan ketua. Kata dia akan dapat. Masya Allah. Jadi saya rasa perempuan pun tuan-tuan akan masuk kita semula. Jadi kita habiskan dahulu untuk sesi hari ini. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan berkongsi lagi. Tuan-tuan, sekarang ni bulan Disember. Sekarang 7 hari bulan. 7 berapa? 8 hari bulan 12. Dan kami di Pusat Pembuatan Zakat buka kaunter Pusat Pembuatan Zakat, ada 10 cawangan sepanjang hari. Maksudnya tuan-tuan perempuan kalau nak dapatkan resit, boleh datang ke kaunter kita sehingga Sabtu Ahad pun kami buka juga untuk memudahkan tuan-tuan dan perempuan menudaskan zakat 2015 sebelum masuk 1 hari bulan. Sebab ramai sangat orang bila 1 hari bulan baru telefon, boleh lagi tak nak bayar zakat ni, sebab apa? Nanti tak boleh nak dapat rebate cukai. Jadi tuan-tuan perempuan, hari ini juga kita ada sediakan kaunter info zakat di luar 2T, maksudnya di tingkat ini, di luar sana. Kalau sampai dapatkan khidmat, pertanyaan, bolehlah terus kepada pegawai kami bertugas. Terima kasih saya ucapkan kepada Nisa, terima kasih saya ucapkan kepada Surau Al-Muhsinin, terima kasih saya ucapkan kepada Bakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengurusi majlis. Saya bagi Badan Kebajikan Islam Internasional jazakallah kepada dari 3 ahli majlis, Ustazah Zabia, Ustazah Nafizah, Ustazah Fadlina dan Ustazah Nurul Hidayah. Jadi beberapa pemain yang pertama, titipan derma pada hari ini ialah untuk back to school program pada anak-anak yatim dan fakir miskin. Dia semua dapat menyumbang back to school program di belakang sana. Kedua, ada jualan kalender untuk pusat tahfiz Adinah berharga RM10 dan dialurkan untuk memberi lebih untuk pembangunan surau Adinah, tahfiz Adinah. Dan yang ketiga, InsyaAllah selepas solat zuhur dia akan solat hajat untuk kaki tangan kita yang kena kanser, iaitu Puan Zaidah Mazin. Dan lepas ni ada disediakan makanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.